A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Nahl. Ayat 46. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Ayat berapa? 43. Ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Maksudnya, dan tidak kami utuskan daripada sebelum engkau kecuali lelaki-lelaki. Kami wahyukan kepada mereka, maka tanyalah ahli kitab tentang rasul yang sebelum engkau sekiranya kamu tidak mengetahui. Pengajarannya, pertama, rahmat Allah kepada manusia antaranya Allah mengutuskan Rasul dari kalangan manusia, bahkan daripada bangsa yang sama dengan kaum yang diutuskan, agar mereka lebih mudah menerima dakwah yang dibawa oleh Rasul berbanding dengan sekiranya Rasul bukan dari kalangan manusia. Yang kedua, manusia yang degil dan sombong akan sentiasa mencari alasan untuk menolak kebenaran, walaupun alasannya tidak masuk akal.
Yang ketiga, haram melakukan amalan tanpa ilmu. Dan wajib bertanya kepada mereka yang berilmu sekiranya manusia dalam kejahilan. Yang keempat, wajib ke atas mereka yang berilmu menjawab persoalan agama yang ditanya kepada mereka sekadar ilmu mereka. Ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maksudnya, dengan keterangan-keterangan atau bukti-bukti dan kitab-kitab, dan kami telah turunkan kepada engkau peringatan supaya engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka sentiasa berfikir. Pengajarannya, pertama, tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan. Tidak ada seorang rasul pun yang diutuskan kepada kaum mereka melainkan disertakan bersama rasul keterangan-keterangan yang jelas dan bukti-bukti yang nyata di atas kebenaran kerasulannya. Yang kedua, tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah kepada baginda agar semua manusia memahami setiap ayat yang diturunkan oleh Allah. Yang ketiga, Islam sangat menggalakkan agar manusia sentiasa berfikir, khususnya tentang ayat-ayat Allah sama ada ayat-ayat Al-Quran atau tanda-tanda kebesaran Allah pada ciptaannya.
ayat 45. Afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihimul ard aw ya'tiyahumul azabu min haitsu la yash'urun. Adakah patut mereka yang melakukan perancangan jahat untuk menghancurkan Islam merasa aman daripada azab Allah? Iaitu Allah akan benamkan mereka di dalam bumi, atau Allah mendatangkan azab kepada mereka dalam keadaan mereka tidak sedar. Pengajarannya, pertama, orang-orang kafir dan yang sentiasa melakukan maksiat kepada Allah merasa aman dan selamat daripada azab Allah. Manakala orang-orang yang beriman, ia sentiasa taat dan melakukan amal soleh, sentiasa merasa takut dan risau daripada azab Allah. Yang kedua, merasa aman dan selamat setelah melakukan dosa adalah dosa besar. Yang ketiga, azab Allah akan lebih dirasai kepedihannya apabila ia diturunkan dalam keadaan manusia tidak sedar atau tidak bersedia. Okey, kita sambung tadabbur ayat. Di atas meja masing-masing ada buku ni kan, keunggulan saksiah Rasulullah. Buku ni ada orang infak, jadi minta masing-masing ambil dan bawa balik dan baca. Okey, ayat malam ni ayat 46 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah memberi amaran dan ancaman kepada orang musyrikin Mekah, khususnya yang tetap degil menolak kebenaran walaupun buktinya cukup banyak dan jelas. Jadi salah satu bentuk ancaman Allah semalam, ayat semalam ialah Allah akan bentuk azab, iaitu Allah akan benarkan manusia, Allah akan turunkan azab melalui bumi. Jadi ayat hari ini bentuk yang kedua, bentuk azab Allah yang kedua.
iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim atau ya'khuzahum, dia iaitu Allah mengazab ataupun menimpakan ke atas mereka azab fi taqallubihim. Apa makna taqallub? Ada dalam satu ayat yang Nabi selalu baca, dan ada perkataan taqallub. Itu hadis. Itu yang muqallibal qulub. Tak, ayat yang ada perkataan taqallub, bukan muqallib. Ayat tu Nabi selalu baca setiap hari, setiap malam. Kalau dia selalu baca, dia ingat. Kalau dia selalu tak baca, dia lupa. Nabi bila bangun malam, Nabi baca apa? Sebelum Nabi solat malam, apa Nabi baca? Surah? Bukan surah Ali Imran. Sebelah ayat akhir surah Ali Imran. Kan bukan satu surah Ali Imran. Bermula daripada ayat 190 kan sampai ayat 200. Jadi dalam sebelah ayat ada perkataan taqallub. Cuba keluarkan ayat tu. Jangan tengok Quran. Oh, belum hafal lah. Fala yaghurrannaka alladhi fala yaghurrannaka alladhi fala yaghurrannaka alladhi فلا يغرنك التقلب الذين كفروا. تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم. Okey. Allah kata kepada Nabi, fala yaghurrannaka, janganlah yaghurrannaka, menipu engkau. Apa dia? Taqallub. Ni taqallub. Taqallub ni mana? Berbolak-balik, musafir. Maksudnya ialah yang musafir lah. Sebab orang musafir ni bila nama dia musafir, dia sentiasa bergerak, pergi balik. Pergerakan siapa ni? Allazina kafaru, orang-orang kafir. Di mana? Fil bilad. Di mana ni? Ialah negeri mana? Mekah. Apa maksud pergerakan musafir orang Mekah? Perniagaan. Mereka berniaga ke mana? Yaman dan Syam. Dan Allah sebut dalam surah lain, walaupun orang Mekah ni tanah padang pasir, kering kontang, tidak ada sumber ekonomi, tapi ada sebahagian mereka kaya. Sebab apa? Sebab perniagaan. Taqallub. Dalam surah apa tu? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlah. Rihlah tu perjalanan. Rihlatus syita'i, perjalanan musim sejuk ke Yaman, musim panas ke Syam. Jadi rihlah itu dia panggil taqallub. Jadi taqallub perjalanan ataupun musafir. Okey, kita balik pada ayat kita. Ataupun Allah menurunkan azab ke atas mereka fi taqallubihim, dalam perjalanan mereka. Famahum
maka tidaklah mereka bimu'jizin. Mu'jizin apa dia? Bila Allah turunkan azab kepada mereka ketika mereka sedang musafir, maka mereka mu'jizin melemahkan. Mereka tidak mampu menolak azab Allah itu. Sama ada tak mampu menolak ataupun tak mampu menghalang. Jadi bila Allah turunkan azab, tak ada siapa yang boleh menolak ataupun menghalang azab Allah. Dia terjemah apa tu? Menolak. Sehingga mereka terlepas daripada azab Allah. Tak mungkin. Okey. Kalau ayat sebelum ni, ayat 45, Allah kata Allah turunkan azab dalam bentuk apa? Dalam keadaan dalam keadaan Allah benarkan mereka dalam bumi. Tapi hujung ayat tu, min haitsulah yash'urun, dalam keadaan mereka tak sedar. Yang ni pula ketika dalam maksud apa tu? Apa yang Allah nak bagi tahu? Azab Allah memang azab, tapi menambahkan azab tu ialah bila turun dalam keadaan pertama mereka tak sedar, mereka tak bersedia. Beza tak kalau kita tahu azab akan datang besok dan kita bersedia, dengan kita tak tahu apa-apa, tengah berseronok datang azab? Yang mana lebih mengazabkan? Satu tak sedar, yang kedua ni ketika dalam musafir. Biasa orang musafir nak apa? Nak seronok. Tiba-tiba datang azab. Kita tengok minggu lepas ke, apa kes apa ni, kepala air di mana? Kemaman, Terengganu kan. Dia nak pergi berkelah kan, seronok. Tapi itu bukan azab Allah. Nak bagi tahu tengah berseronok dan berapa ramai ni? Satu family, 9 orang kan, 2 mak bapak, kemudian anak kan. Dan ada seorang bakal menentu daripada Johor, dia bertunang dengan anak kawan ni, pergi sekali, tiba-tiba semua sekali habis, 9 orang kan. Jadi Allah nak bagi tahu azab yang paling azab ialah bila turun dalam keadaan manusia sedang seronok ataupun sedang leka. Tengok ayat seterusnya. Ini bentuk azab yang ketiga. Atau ya'khuzahum, dia iaitu Allah mengazab mereka ala takhawufin. Takhawufin ni ada berbagai makna lah. Pertama makna dia tanakus, kurang. Iaitu Allah turunkan azab sedikit demi sedikit. Bila turun satu, dah kurang dah sikit. Turun lagi, semakin kurang. Contoh, hari ni Allah timpakan azab kepada anaknya. Besok pada isterinya. Minggu depan, itu makna takhawufin. Yang kedua, takhawufin makna tarakub. Makna dia tarakub, iaitu azab yang belum datang tapi dia dalam keadaan ketakutan. Contohlah, orang yang dia sayang, suaminya pergi kerja tak balik, besok tak balik, 3 hari tak balik, seminggu tak balik. Macam mana perasaan dia? Lepas tu lepas seminggu suami tak balik, tengok anak pula hilang. Macam mana perasaan orang ni? Dia menunggu sesuatu yang dia tak tahu apa yang akan berlaku. Dan semakin hari semakin kurang nikmat yang ada padanya. Itu makna takhawufin. Dia terjemah apa tu? Apa dia? Apa dia? Betul. Sedikit demi sedikit.
fa inna rabbakum maka sesungguhnya rabbakum pencipta kamu la raufun, pasti rauf apa dah? Kalau kita terjemah apa? Pengasih. Rahim? Apa beza pengasih dengan penyayang? Dia kalau rahim, rahim saja, dia merangkumi semua sekali, kasih dan sayang. Tapi kalau dia sebut dua-dua, rauf dan rahim, maka rauf tu lebih luas, lebih umum daripada rahim. Maknanya kalau Allah rauf tu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau terjemahan tu macam lam tu pasti rauf, dia terjemah apa? Pengasih ke? Lebih tepat pengasih. Kemudian rahim, penyayang ataupun pemurah. Okey, ayat ni dengan ayat yang lepas daripada 44, 45, 45, 46, 47. Allah cerita pasal apa? Amaran. Adakah patut kamu rasa aman? Orang kafir yang sentiasa merancang nak halang Islam dan mereka buat dosa besar, syirik kepada Allah, tapi mereka rasa aman daripada apa? Azab Allah, sama ada Allah benangkan bumi, sama ada azab Allah dalam keadaan mereka tak sedar, ataupun azab Allah dalam keadaan mereka tengah musafir, perjalanan, ataupun azab Allah sedikit demi sedikit, kan? Tiba-tiba hujung Allah kata Allah Maha Penyayang. Sepatut apa sifat Allah yang sesuai dengan azab? Innallaha syadidul iqab. Allah sangat keras balasannya. Ataupun fa inna rabbakum al-jabbar. Betul? Al-qahhar. Kenapa cerita pasal azab tiba-tiba raufur rahim? Ada kita begitu pada kita. Kalau kamu buat macam ni, ayah akan pukul, ayah akan belasah sampai patah rotan tu. Lepas tu saya kata, ayah adalah seorang penyayang dan pemurah. Sesuai ke tak? Sesuai ke tak? Anak akan bertanya, apa pula penyayang nak belasah aku? Boleh faham? Kalau boleh faham, jawab soalan. Di mana kasih sayang Allah bila memberi amaran? Di mana? Azab belum berlaku, tiba-tiba Allah bagi amaran, jangan buat macam ni. Kalau buat macam inilah azabnya. Bukankah itu rahmat Allah? Bagi amaran sebelum berlaku adalah rahmat. Berbeza dengan tak cerita apa-apa, tak ada amaran, tiba-tiba itu tidak ada rahmat. Sebab itulah berapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang mencerita pasal azab Allah, pasal neraka. Sebenarnya itulah rahmat Allah. Sebab itulah sifat rahmat Allah yang paling besar kepada manusia apa dia? Rahmat Allah yang paling besar kepada manusia apa dia? Tak, itu di akhirat, di dunia. Allah turunkan Al-Quran. Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Apa dia? Allamal Quran. Dalam Al-Quran ni penuh dengan peringatan-peringatan. Itulah tanda sayang Allah kepada manusia. Kalau kamu buat macam ni dapat pahala, buat macam ni dapat dosa, buat macam ni masuk neraka, kita berbaca, kita pun elakkan. Sebab apa? Hasil peringatan, dan itulah rahmat Allah. Tapi kalau baca Quran tak faham, kita tak akan rasa rahmat Allah. Cuba buka surah Al-A'raf ayat 98. Ayat ni berkaitan dengan ayat yang kita tadabbur
semalam dan juga tadi. Cuba terjemah. Awa amina. Adakah patut amina, merasa aman, ahlul qura, penduduk negeri, adakah patut penduduk negeri yang kufur, yang syirik kepada Allah, rasa aman daripada apa? Daripada Allah mendatangkan mereka baksuna, azab kami. Bila tu? Waktu tuha. Tengok bentuk azab Allah. Dan ketika itu mereka sedang buat apa? Yal'abun, sedang bermain. Mana azab yang lagi teruk ialah dalam keadaan mereka tengah waktu cuaca cantik, kemudian sedang bermain seronok, lara, tiba-tiba turun azab lagi. Jadi siapa yang buat dosa jangan rasa aman, jangan rasa selamat. Okey. Angkat sikit. Okey. Afa aminu, adakah patut mereka rasa aman, selamat daripada makr Allah, perancangan Allah? Fala ya'manu, tidak ada yang rasa aman daripada perancangan Allah. Kalau dia buat dosa tapi dia rasa aman, maka Allah kata tidak ada yang rasa aman, selamat daripada perancangan Allah, melainkan kaum yang rugi. Semua yang buat dosa lepas tu rasa aman, pasti dia akan rugi. Sebab itulah beza orang beriman, bila buat dosa dia rasa takut dan terus istighfar. Bahkan orang beriman lebih daripada itu, bukan buat dosa, buat amal soleh pun juga rasa takut. Takut apa ni? Takut amalan tak diterima, takut amalannya tak khusyuk dan sebagainya. Okey, surah Al-A'raf ayat 192 ke? Satu lapan dua. Ini bentuk azab Allah yang lagi orang tak sedar. Apa dia? Wallazina kazzabu, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum, surah Al-A'raf ayat 182. Orang-orang yang mendustakan ayat kami, apa kami buat? Sanastadrijuhum, kami akan nastadrij, istidraj, kami akan istidrajkan mereka. Apa makna istidraj? Apa dia? Bagi nikmat. Bila bagi nikmat, dia rasa tak dia sedang dalam bahaya? Tak. Bahkan dia rasa dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kami akan istidraj mereka min haitsu la ya'lamun, dalam keadaan mereka tak sedar. Ini pun bentuk azab Allah. Buka surah Al-An'am 44. Okey. Falamma nasu, maka tatkala nasu, mereka lupa. Lupa apa ni? Ma zukiru bihi, apa yang mereka diperingatkan dengannya. Maknanya mereka buat maksiat, mereka buat dosa, dan mereka telah diperingatkan, tapi mereka tetap lupa. Apa Allah buat pada orang ni? Fatahna alaihim, kami buka pada mereka abwab. Abwab tu pintu-pintu, kulli syai'in, setiap sesuatu. Pintu apa ni? Pintu apa ni? Pintu nikmat. Bila dia buat dosa, kemudian diperingatkan, tapi dia tetap lupa, Allah tak turunkan azab.
Tapi Allah turun satu benda yang menyebabkan mereka lagi banyak buat dosa. Apa dia? Allah bagi nikmat. Bukan satu pintu, Allah buka pintu-pintu. Bisnesnya berjaya, badan semakin sihat, anak berjaya, dalam keadaan dia sedang melakukan dosa. Sampai bila? Hatta iza farihu, sehingga mereka seronok, gembira dengan nikmat tu. Dia tak sedar dah. Bima utu, dengan apa yang mereka tengok bahasa. Allah kata apa yang mereka dapat tu sebenarnya adalah utu, mereka diberi. Bukan mereka dapat hasil usaha mereka, tak. Allah bagi, saja Allah bagi je. Bila Allah bagi dan mereka seronok dengan nikmat tersebut, akhaznahum, kami ambil nikmat itu secara baghtah. Baghtah apa dia? Mengejut tiba-tiba. Sama ada harta nikmat tu hilang sekelip mata, ataupun dia yang hilang sekelip mata. Fa izahum mublisun, tiba-tiba mereka mublisun apa dia? Putus asa dah. Tak ada ruang lagi untuk bertaubat. Ini bentuk azab Allah. Nikmat adalah bentuk azab. Cuba buka surah Ali Imran ayat 19. Okey. Cuba tengok. Wala yahsabanna. Cuba terjemah. Dan janganlah yahsabanna, menyangka, mengira, menghitung. Siapa? Allazina kafaru, orang-orang kafir, annama, sesungguhnya, hanyalah numli. Numli apa ya? Kami beri tangguh, kami panjangkan bagi mereka itu, kami panjangkan umur, kami tambahkan rezeki. Janganlah orang kafir itu menyangka itu adalah khairun, baik bagi mereka. Baik li anfusihim, bagi diri mereka. Betul tak? Kalau orang tak beriman ataupun orang Islam yang tak solat ke apa, Allah bagi sihat, semakin kaya, dia rasa apa? Musibah ke nikmat? Allah kata apa? Jangan sangka itu nikmat. Kenapa? Innama, sesungguhnya, numli, kami panjangkan umur, kami tambahkan rezeki untuk mereka. Sebenarnya apa tujuan? Apa tujuan? Supaya mereka bertambah dosa. Jadi numli ni kami panjang umur, kami tambah rezeki supaya apa? Mereka bertambah. Jadi nikmat itu sebenarnya nikmat ke musibah? Sebab itulah kata ulama, kita nak tahu nikmat ataupun musibah, tengok di hujung apa kita dapat. Kalau sihat tapi di hujung masuk neraka, sihat itu adalah musibah. Tapi kalau sakit, dengan sebab sakit kita reda, kita sabar, kita masuk syurga, sakit itu adalah nikmat. Jangan tengok apa yang sekarang, tengok apa yang selepas itu. Okey. Jadi Allah kata supaya mereka bertambah dosa. Dan bagi mereka di akhirat besok azabun, azab yang hina. Bolehkah? Sebab tu ada satu hadis sahih. Nabi bersumpah. Ada satu masa Nabi suruh Abu Ubaidah Al-Jarrah pergi kutip zakat daripada Bahrain. Jadi Abu Ubaidah sampai ke Madinah waktu subuh. Jadi sahabat tu seronok waktu subuh. Nabi tengok muka sahabat tu ceria satu macam. Lepas solat subuh, mereka pun datang jumpa Nabi. Nabi pun tanya, aku rasa kamu dah dengar ni berita ni, iaitu
Abu Ubaidah bawa zakat daripada Bahrain dah sampai. Kamu dengar ke? Ya Rasulullah. Jadi kami nak menunggu bahagian kami. Maka Nabi cakap apa? Fa wallahi, demi Allah, ma al-faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takut pada kamu. Pasal fakir miskin aku tak risau langsung ke atas kamu. Walakin innama akhsha alaikum an tabsuta alaikum ad-dunya. Yang aku takut pada kamu ni siapa? Sahabat tu. Yang aku takut dan risau pada kamu ialah bila dunia dibentang kepada kamu. Fatanafaswa, maka kamu pun berlumba. Kama tanafasu man kana qablakum. Sebagaimana orang dulu sebelum kamu bila dapat harta berlumba dan akhirnya harta membinasakan mereka. Maka begitu juga aku takut harta akan membinasakan kamu. Siapa yang Nabi takut apa tadi? Fakir ke dapat harta? Jadi fakir Nabi tak takut. Siapa kalangan kita yang takut bila dapat harta? Angkat tangan. Siapa di kalangan kita yang tak takut fakir? Bila sebut fakir, dia senyum je. Angkat tangan. Oh, seorang pun tak ada. Siapa kalangan kita yang seronok bila dapat harta? Semua tak. Siapa kalangan kita yang takut fakir? Pasal apa semua tak? Apa yang saya nak tekan di sini apa dia? Kita mengaku kita umat Nabi Muhammad. Tapi cara kita berfikir tak sama dengan cara Nabi berfikir. Nabi takut kaya dan tak takut fakir. Kita terbalik. Kita takut miskin dan seronok. Sama tak cara kita berfikir dengan Nabi berfikir? Tak sama. Kenapa tak sama? Selawat dah 1000 kali setiap hari. Apa dia? Baik itu Abu Ubaidah Al-Jarrah juga bila dilantik gubernur di Syam zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bila Umar nak bagi zakat, Umar mintalah senarai nama penerima zakat. Tengok-tengok ada nama Abu Ubaidah. Sedangkan dia gubernur miskin. Jadi Umar pun bagilah. Sebab apa? Sebab dia miskin, layak dapat zakat walaupun jawatannya gubernur. Bila Abu Ubaidah dapat zakat tu, macam mana reaksi dia? Takut. Dan dia beritahu pada isteri dia, yang macam mana ni? Duit dah masuk rumah kita ni. Duit masuk, risau. Kita yang risau duit tak masuk kan? 3 hari tak masuk-masuk ni. Jadi isteri dia kata apa? Jangan risau. Duit yang kita dapat ni, kita bagi pada orang fakir yang lain. Tengok cara berfikir tu. Kenapa? Kenapa sangat berbeza? Kita asyik memikirkan pasal duit kan. Tak cukup. Walaupun yang ada tu rasa 10 tahun tak habis. Apa dia? Mereka nampak akhirat. Yang kita nampak dunia. Jadi dalam kepala kita fikir pagi petang dunia. Sebab tu kita sentiasa rasa tak cukup dan sentiasa tamak. Kita tak nampak ya Allah nak bagi itu adalah sebenarnya beribu kali ganda daripada dunia yang kita tamak tu. Sahabat dia nampak akhirat. Bila nampak akhirat yang Nabi kata apa? Tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga. Jadi dunia bagi mereka kecil je, tak ada nilai. Dan mereka cukup yakin rezeki yang Allah tetap pegang kat dunia, semua orang dah ada. Betul kan? Tak ada seorang pun mati sebab tak ada rezeki. Tak ada. Bahkan Nabi kata tidak ada seorang pun akan mati melainkan dah habis rezeki baru dia mati. Makna apa? Selagi tak mati
rezeki dia tak akan putus. Kenapa dia perlu risau? Sebab selagi dia hidup, pasti rezeki ada. Yang dia risau ialah selepas mati itu. Rezeki dalam kubur, mungkin 1000 tahun dalam kubur. Rezeki daripada mahsyar, rezeki di titian sirat, itu yang mereka risau. Okey. Okey. Kemudian Allah kata apa? Awalam. Sebab itulah bila semua orang mati, dia minta nak balik semula ke dunia. Nak cari rezeki lagi ke nak cari apa? Masa tu mereka betul-betul sedar yakin yang betul-betul memberi manfaat pada mereka ialah amal soleh. Amal soleh yang akan memberi rezeki pada mereka yang kekal di akhirat. Okey, kemudian Allah kata awalam. Apakah tidak mereka bila Allah bagi amaran pada orang musyriki macam-macam ancaman, mereka tetap degil dan menolak kebenaran. Maka Allah ajak pula mereka berfikir. Kalau kita fikirkan, kenapa Allah dak pujuk-pujuk, dak bagi lagi peluang kan? Hantar je azab, senang. Pasal apa? Ni Allah pujuk lagi ni. Allah kata, tidakkah mereka berfikir? Mereka ni orang-orang musyrikin. Ilama kepada apa yang telah Allah cipta. Min syai'in, dari syai'in apa dia? Bila nakirah makna dia umum, daripada apa-apa sahaja. Apa yang Allah cipta dari apa-apa sahaja. Langit ke, bumi ke, semut ke. Dan antaranya ialah yatafayya'u. Sesuatu itu yatafayya'u. Yatafayya'u makna bergerak, yataharraku. Bergerak ke, dia terjemah apa? Bergerak kan? Condong. Zilaluhu, bayangannya. Anil yamin, yamin kanan. Syama'il, dan kiri. Sujadan, dalam keadaan mereka sujud. Sujud di sini ada dua maksud. Pertama, hakikat sujud betul lah. Sujud macam manusia sujud. Yang kedua, maksud sujud ialah tunduk dan patuh. Okey, apa maksud ayat ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau kamu masih degil, masih nak sembah berhala, masih tak nak sembah Allah, cuba kamu fikir. Apa saja, fikir kepada apa? Apa saja yang Allah cipta. Dan apa yang Allah cipta tu ada bayang-bayang. Bayang-bayang tu bergerak ke kanan dan ke kiri. Makna bukit ada tak bayang dia? Pokok-pokok ada tak bayangnya? Dan bayang tu satu bergerak. Siapa arah dia bergerak? Siapa arah? Allah. Pernah tak bayang tu Allah arahkan dia bergerak sebelah kanan, dia bantah, aku nak bergerak sebelah kiri? Tak ada. Yang kedua, bila bayang tu bergerak, kalau katalah bayang bukit kan, rupa dia macam bukit ke rupa dia macam pokok? Macam bukit lah. Kalau bayang pokok, rupanya macam, siapa yang buat tu? Allah. Apa yang Allah nak beritahu? Kamu ni manusia ada akal, ada kitab, ada rasul, ada ilmu.
Dan ada dalil-dalil yang begitu banyak dan jelas, tapi masih tak kenal Tuhan, masih tak tunduk dan patuh pada Allah. Ini bayang yang simple je. Bayang yang simple, bayang setiap yang Allah cipta. Bayang pokok ke gunung ke, ikut arahan Allah. Allah kata kanan, kanan. Allah kata kiri, kiri. Allah kata bayang ni, kamu bayang bukit, bentuk sama dengan. Kalau bukit, bayang dia bentuk macam pokok. Bayang pokok pula bentuk macam harimau. Apa jadi? Apa jadi pada kita? Semua larikan. Tengok-tengok bayang kita macam ular kan? Boleh faham? Allah nak bagi contoh yang simple je. Bayang yang tak ada akal, yang tak ada ilmu pun sentiasa sujada, tunduk dan patuh pada Allah. Apa hal kamu ni? Di sini Allah kata yamin, bergerak sebelah kanan. Tapi selepas tu syama'il. Kalau yamin mufrad, satu. Syama'il jamak, macam tak seimbang. Yang ni satu, yang ni banyak. Kalau kiri, kalau satu apa dia? Kalau kiri satu. Yamin dan shimal. Sebab tu ayat macam ni. Anil yamin washimal, bukan syama'il. Ini tadabbur. Kenapa yamin dalam bentuk mufrad, syama'il dalam bentuk jamak? Fikir. La'allahum yatafakkarun. Allah buat ni supaya manusia, kan ayat semalam kan? Supaya mereka berfikir. Siapa nak cuba? Okey. Tak apalah. Sebab saya pun tak boleh jawab. Melainkan setelah saya baca tafsir. Pendapat pertama, yamin ini menunjukkan benda yang baik. Benda yang paling baik apa dah? Hidayah Allah. Hidayah Allah ada berapa? Satu. Hidayah Allah satu. Jalan hidayah satu je. Siratun mustaqim. Adapun kiri ini melambangkan benda yang tak baik. Bila melambangkan benda yang tak baik, dia banyak cabang, banyak arah. Dia bukan satu, kan? Ada nafsu, ada syaitan, ada macam-macam. Macam-macam jalan. Itu satu. Pendapat yang kedua, bayang, ini saya baca dalam tafsir lah. Bila dia bergerak daripada sebelah kanan, dia sebenarnya bukan kanan kiri je. Kalau kita perasan, bayang tu mungkin sebelah selain pada kanan kiri apa dah? Depan belakang? Depan belakang ke? Cuba perasan bayang tu adakah bergerak daripada kiri dan kanan sahaja ataupun ada juga depan belakang? Ada depan belakang kan? Cuma Allah sebut kanan kiri sebab kebiasaannya manusia suka guna kanan kiri, depan belakang jarang. Jadi Allah sebut yang biasa disebut. Tapi sebenarnya bayang tu ada sekeliling. Jadi pendapat kedua mengatakan yamin. Bila bayang bergerak daripada sebelah kanan, dia straight, memanjang. Tapi bila dia bergerak sebelah kiri, dia sedikit. Macam banyak bayang. Maka disebut syama'il. Itu disebut dalam tafsir lah. Kalau nak mengesahkan, besok pergi tengok. Tunggu ke sampai petang lah. Daripada pagi sampai petang. Okey? Jadi Allah tak sebut gunung, Allah sebut apa ni? Bayang. Bayang pun sujadan kepada Allah. Tunduk dan patuh pada perintah Allah. Wahum, sedangkan mereka dakhirun. Apa makna dakhirun? Merendah diri ataupun merasa hina. Siapa ni? Satu, tunduk sujud, tunduk dan patuh. Yang kedua, merasa hina. Siapa ni? Bayang. Takkanlah kamu ni lebih teruk daripada bayang.
Kemudian Allah huraikan lagi, walillahi, dan bagi Allah yasjudu ni fi'il mudhari', sentiasa tunduk dan patuh. Bagi Allah sentiasa tunduk dan patuh. Apa dia? Ma fis samawat, apa yang di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang di bumi. Apa yang di langit? Semua. Para malaikat, matahari, bulan, bintang, semua tunduk sujud kepada Allah. Apa yang di bumi? Semua sekali. Haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua sujud kepada Allah. Termasuklah min dabbah, dari dabbah. Apa dia? Apa saja yang bergerak, yang melata. Bila sebut dabbah itu sebenarnya umum, termasuklah manusia. Tapi ada sebagian orang Arab dia gunakan dabbah hanya untuk binatang, daripada yang melata. Wal malaikah, dan para malaikat. Wahum la yastakbirun, sedangkan mereka la yastakbirun, tidak takabur, tidak sombong. Siapa yang tidak sombong ni? Yang sentiasa sujud dan patuh pada Allah. Siapa? Adakah semua makhluk Allah? Tumbuh-tumbuhan, adakah semua tumbuhan sujud dan patuh pada Allah? Ya. Haiwan, adakah semua haiwan tunduk dan patuh pada Allah? Malaikat, adakah semua malaikat? Manusia, adakah semua manusia? Tak. Jadi yang tunduk dan patuh ialah yang tidak sombong je. Maknanya yang sombong tak akan tunduk dan patuh pada perintah Allah. Ada dua golongan saja yang sombong. Siapa? Manusia dan jin. Sebab tu bila Allah minta malaikat sujud kepada Adam, fasajadu, semua sujud illa iblis. Kenapa iblis enggan sujud? Aba wastakbara fakana minal kafirin. Sebab dia Aba tu enggan. Istakbara, kenapa dia enggan? Sebab sombong. Fakana minal kafirin, maka dia termasuk orang kafir. Jadi sombong menyebabkan iblis menjadi kafir. Sama kan Nabi kata, siapa yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarah tak akan masuk surga. Tak kira siapa. Okey, cuba buka surah makhluk Allah ni, langit dan bumi, dia ada perasaan ke? Ada perasaan ke? Ada perasaan. Dalilnya? Kalau ayat ni menunjukkan semua yang di langit, termasuklah langit, semua di bumi sujud, kan? Tapi maksudnya kalau ada berlaku apa-apa, dia ada perasaan tak? Marah ke? Ada ke? Ada. Dalil? Cuba buka surah Maryam. Ayat 90 dan seterusnya. Takadu samawatu. Takadu apa makna? Hampir-hampir.
as-samawat, langit-langit, yatafattarna, pecah. Tak pecah, ha? Sebab kalau pecah tu tanda apa? Ni baru hampir. Makna langit-langit hampir-hampir pecah. Minhu, daripadanya, wa tanshaqqu al-ardu, dan bumi hampir terbelah. Wa takhiru al-jibalu hadda, dan gunung hampir berkecai. Kenapa ni? Sebab marah sangat. Apa yang mereka marah? Sampai nak meletup ni. Apa sebab? An da'au lirrahmani walada. Sebab ada manusia mendakwa bagi Allah tu ada anak. Jadi langit, bumi, gunung ada perasaan? Ada. Bila mendengar orang Yahudi, orang Nasrani menuduh Allah ada anak, mereka marah sampai nak pecah, sampai nak meletup. Kemudian Allah kata, wa ma yanbaghi lirrahman an yattakhiza walada. Tidak sepatut Allah mengambil anak. Jadi kalau kita dengar orang Nasrani ataupun Yahudi tuduh Allah ada anak, dan kita tak ada perasaan apa-apa, kita lebih teruk daripada langit, bumi dan gunung. Tak ada perasaan. Orang buat maksiat, orang kufur, orang tak salat, kita tak rasa apa-apa, kita lebih teruk daripada makhluk yang tak bernyawa. Dan semua makhluk Allah ni yang tak bernyawa, adakah mereka sentiasa berzikir kepada Allah? Ada dalil? Ni meja yang kita duduk tu, berzikir tak kepada Allah? Kursi yang kita duduk, berzikir tak kepada Allah? Ada dalil? Surah Isra ayat berapa? Oh, dah bocor lah. Ha? Cuba buka. Okey, surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu, bertasbih. Lahu, baginya, iaitu bagi Allah. Bertasbih kepada Allah apa dia? As-samawat, langit-langit yang 7. Ketujuh-tujuh langit bertasbih, berzikir pada Allah. Dan wal ardu, bumi, 7 lapis pun berzikir, bertasbih pada Allah. Bukan langit dan bumi saja, wa man fihinna, dan siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Matahari, bintang, bulan, haiwan, tumbuh-tumbuhan, semua sekali. Ini lagi tegas. Allah kata wa in, dan tidaklah, tidak ada min syai'in, dari sesuatu pun, illa yusabbihu, mereka bertasbih memuji Allah. Tidak ada sesuatu, termasuk kursi, kipas, kereta, mereka semua memuji, bertasbih memuji Allah. Walakin, mana tak dengar apa Ustaz? Pernah dengar tak kursi berzikir? Kalau kita tak berzikir, tiba-tiba dengar kursi berzikir, kita rasa apa? Jangan lawan tokek kan? Walakin, akan tetapi, la tafqahuna, akan tetapi kamu tak faham zikir mereka. Kamu tak dengar dan tak faham bahasa apa yang mereka zikir. Tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah Maha penyantun dan Maha pengampun. Mana maksud haliman di sini? Allah tu Maha Halim. Allah boleh turunkan azab pada sesiapa saja dan bila-bila masa, tapi Allah tahan. Itu Halim. Apa kaitan dengan ayat ni? Berapa ramai yang manusia yang Allah bagi akal, ada ilmu, boleh berfikir, tapi satu hari tak berzikir pada Allah, sebulan tak berzikir, bertahun tak berzikir, bahkan syirik, tapi sihat wal afiah. Allah tetap bagi rezeki. Sebab apa? Kana haliman ghafura. Kalau siapa tak berzikir je, Allah turunkan azab, apa jadi? Apa jadi? Tak ada siapa yang hidup. Cuba buka hadis.
Ke hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi SAW, ma ahadun, tidak ada seorang pun asbar. Asbar ni kita banyak kali jumpa ni. Kalau pattern dia af'al. Af'al. Dia ada 4 huruf. Huruf pertama bari atas. Huruf kedua mati. Huruf ketiga bari atas. Huruf akhir tak penting. Ada 4 huruf. Huruf pertama huruf hamzah bari atas. Huruf kedua mati. Huruf ketiga bari atas. Maka dipanggil isim tafdil, yang makna dia paling. Contoh, kalau kabirun apa makna? Besar. Cuba buat paling besar. Sama tak peta dia? Akbar, sama. Akbar. Kalau jamilun cantik, tapi dia paling cantik. Cuba buat. Ajmal, 4 huruf je. Buang ya tu. Ajmal, af'al. Okey, di sini apa dia? Asbar. Apa makna? Paling sabar. Tidak ada seorang yang paling sabar ala azza, di atas apa ni? Azza ni apa? Azza dah balik daripada Mekah? Belum. Tiba-tiba teringatkan dia. Azab, benda yang menyakitkan. Tidak ada seorang yang paling sabar ke atas apa-apa yang menyakitkan yang dia dengar daripada Allah Ta'ala. Apa dia? Iaitu innahum, sesungguhnya mereka manusia, yaj'aluna, menjadikan bagi Allah itu ada niddan. Apa makna niddan? Sekutu, andada. Wa yaj'aluna lahu walada, dan mereka manusia menjadikan bagi Allah ada walad, anak. Wa huwa ma'a zalik, Allah, walaupun orang tuduh Allah ada anak, orang mensyirikkan Allah, sangat-sangat menyakitkan hati bagi Allah. Tapi wa huwa ma'a zalik, bersama itu pun yarzuquhum, Allah terus bagi rezeki pada orang tu. Wa yu'afihim, dan Allah terus bagi afiah, sihat wal afiah. Wa yu'tihim, dan Allah bagi macam-macam lagi. Sebab apa? Sebab apa? Halim. Tidak ada seorang yang lebih sabar daripada Allah. Kan salah satu sifat Allah as-sabur dan al-halim. Kita boleh, berapa lama kita boleh sabar? Kalau orang tak dengar cakap kita, anak tak dengar cakap kita, staf tak dengar cakap kita, degil, ponteng, berapa lama kita boleh sabar? Semua ada pengalaman. Tapi siapa yang syirik pada Allah, Nasrani tuduh Allah ada anak 50 tahun, sihat wal afiah, siapa yang bagi? Allah. Kadang-kadang kaya gila, siapa yang bagi? Allah. Sebab apa? Ada 2 sebab tadi. Satu, sebab Allah Halim, Allah nak bagi peluang mereka bertaubat. Yang kedua, istidraj. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab tu ulama kata, kalau semakin kita ada sifat daripada sifat Allah, kita akan semakin dekat dengan Allah. Sifat di sini apa dah? Sabar. Bila orang buat jahat pada kita, orang maki kita, kita sabar, tahan, jangan balas. Kita akan semakin dekat dengan Allah. Satu lagi hadis, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, innallaha la yumli, sesungguhnya Allah la yumli, pasti akan memberi tangguh kepada siapa? Lizalim, kepada orang zalim. Sampai bila ni? Hatta iza akhazahu,
Sampai satu masa Allah azabkannya, lam yuflithu, Allah tidak akan lepaskan. Kadang-kadang Allah biarkan 10 tahun, 20 tahun, tapi bila turun azab, tak ada seorang pun terlepas. Kemudian Nabi baca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhzahu alimun syadid. Surah Hud ayat 102. Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Okey. Habis ayat kita dah habis ke? Jadi di sini nak beritahu apa ni? Semua yang sujud kepada Allah, sama ada yang bernyawa, yang berakal, yang tidak bernyawa, yang tak berakal, semua sujud sebab apa? Sebab tidak la yastakbirun, tidak sombong. Dan semua yang tak sujud tu adalah sebab sombong. Kita habiskan ayat ni. Allah puji malaikat yang sentiasa tunduk dan sujud pada Allah. Yakhafuna, mereka sentiasa takut Rabbahum, kepada pencipta mereka. Min fawqihim, para malaikat takut pada pencipta mereka. Dari mana? Min fawqihim, dari atas mereka. Apa yang daripada atas mereka ni? Mereka tu malaikat lah. Tapi apa yang di atas malaikat tu, apa dia? Apa dia? Allah. Mana tahu? Ni Rabbahum. Mereka takut pada Tuhan mereka dari atas mereka. Makna Allah duduk kat mana? Siapa cakap? Bukan Ustaz Muin. Allah cakap. Sebab tu zaman Nabi orang tak bergaduh Allah di mana. Sebab apa? Orang musyrik pun mengiyakan, sahabat Nabi pun tak bergaduh. Sebab apa? Mereka faham bahasa Arab. Bila mereka tafsir Al-Quran, mereka tak ubah. Allah kata atas, ataslah. Dan bila kita kata Allah atas, bukan makna kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tak. Atas yang selayak dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Kita hanya mentafsir apa yang Allah cakap tentang diri dia. Bukan kita ubah-ubah. Yang ubah siapa? Yang ubah orang lain, bukan kita. Wa yaf'aluna, dan mereka melakukan ma yu'marun, apa yang mereka diperintah. Ini siapa ni? Siapa ni? Mereka sentiasa melaksanakan apa saja yang mereka diperintah oleh Allah. Siapa? Malaikat. Jadi malaikat pernah tak derhaka pada Allah? Tak pernah derhaka dan sentiasa taat. Tapi masuk syurga tak? Pasal apa pula? Sentiasa taat, tak buat maksiat, tak boleh masuk syurga. Kita ni kadang-kadang taat, kadang-kadang tak. Tapi last sekali masuk syurga. Pasal apa? Malaikat bukan makhluk yang diuji. Tapi dia taat. Dia tak ada nafsu. Maknanya kalau kita tak ada nafsu, dia bila malaikat tak ada nafsu, dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Jadi taat dia tu adalah satu yang tak ada pilihan. Dia pun tak ada nafsu dan tak ada cabaran. Bila tak ada cabaran, taat je lah. Tapi kita ada nafsu dan kita ada pilihan. Nak taat pun boleh, tak taat pun. Kalau taat masuk surga, kalau tak taat masuk. Kita ada pilihan. Mereka tak ada pilihan. Sebab tu bila tak ada pilihan dan dia tak ada cabaran, tak ada hadiah istimewa. Tapi kita ada pilihan, kita lawan nafsu, ada hadiah istimewa. Jadi baik jadi malaikat ke, baik jadi manusia? Jangan jawab. Bersyukur Allah jadikan kita manusia. Sebab
Akhirnya kita akan jadi penghuni surga. Malaikat akan menjaga kita. Okey, cukup lah. Okey, ada soalan yang dalam kelas ni? Tak ada, insyaAllah. Jumpa pagi besok kelas hadis. Dan malam besok juga kelas tadabbur, insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنام